Assalamualaikum. Hello everyone. Nama saya Nur Izzah Nadira binti Ishak. Nombor matrik 0301011006900001. Saya mengambil sarjana muda perguruan pendidikan rendah dengan kepujian berpusat di OUM Bangi. Subjek hari ini adalah OUMH 1603 Kemahiran Belajar Abad ke-21. Dan tajuk yang saya pilih adalah pemakanan sihat. Seterusnya, maksud pemakanan sihat berdasarkan definisi yang dikeluarkan oleh Merriam-Webster Dictionary, sihat bermaksud bermanfaat untuk keadaan fizikal, mental atau emosi seseorang. Makanan sihat membawa makna sebarang jenis makanan yang memberikan kita vitamin, mineral, protein, serat dan lemak sihat apabila dimakan. Kita masuk kepada kepentingan pemakanan yang sihat. Yang pertama, membekalkan zat nutrien yang cukup. Tubuh kita memerlukan zat dan nutrien yang baik dan cukup untuk menjalankan fungsi-fungsi organ. Contoh, makan daging dan sayur bayam dapat melancarkan sistem peredaran darah dalam tubuh kita. Kedua, dapat meningkatkan kesihatan mental. Kekurangan zat yang tertentu boleh menjadikan mental seseorang itu lemah dan tidak cerdas. Contohnya, seseorang gagal berfikir untuk menyelesaikan masalah kerana mentalnya kurang seimbang. Ketiga, pemakanan yang sihat juga dapat mengurangkan risiko menghadapi penyakit. Contohnya, jika seseorang gemar memakan makanan yang segera atau yang terproses, ia mengandungi kolesterol, garam, gula dan lemak yang tinggi. Jadi, elakkan mengambil pemakanan yang segera dan terproses. Pakar kesihatan telah memperkenalkan piramid makanan sebagai panduan untuk kita ikuti. Jadi, marilah sama-sama kita mengikuti panduan piramid makanan agar kita kekal sihat dan cergas. Kesan buruk tidak mengamalkan pemakanan yang sihat. Yang pertama sekali, obesiti. Obesiti adalah pengumpulan berat badan berlebihan dalam diri seseorang. Makanan berlemak dan kurang melakukan aktiviti dapat meningkatkan kadar gula dalam badan, menyebabkan penyakit obesiti berada dalam diri kita. Kedua, meningkatkan risiko jantung tersumbat. Jantung kurang sihat dan tidak dapat mengempam darah dengan sempurna ke seluruh badan. Contoh, kita suka makan makanan yang berminyak, yang banyak minyak, dan ia akan menyebabkan gangguan nafas dan rendahkan degupan jantung serta tingkatkan risiko jantung tersumbat. Ketiga, gangguan kesihatan mental akan menyebabkan gangguan emosi seseorang. Contoh, pengambilan makanan ringan yang tak terkawal seperti coklat, air gas dan sebagainya. Jadi kesannya boleh merosakkan sel-sel otak. Yang terakhir, yang keempat, mempunyai masalah usus. Masalah yang mengganggu saluran pencernaan seseorang individu. Contoh, jika individu itu tidak mengambil serat secukupnya dan lemak berlebihan, ia akan menyebabkan perut kembung, cerit-berit dan sembelit. Kita masuk kepada analisis kritikal. Menurut portal rasmi Jabatan Kesihatan Negeri Perlis tahun 2017, sebanyak 16.8 juta rakyat Malaysia adalah obesiti dan juga masalah kegemukan di Malaysia semakin parah akibat pemakanan tidak seimbang. Analisis yang kedua, berdasarkan tinjauan World Obesity Atlas 2023, Malaysia berjaya mengatasi China dengan menjadi antara negara Asia memiliki kadar berat badan yang berlebihan tinggi. Kelak, beberapa tahun akan datang, didapati 41% rakyat negara ini berpotensi berdepan dengan isu obesiti menjelang tahun 2035. Terusnya, dari segi masalah kesihatan mental, UNICEF turut merekodkan 12.3% remaja 10 hingga 17 tahun yang mendiami Projek Perumahan Rakyat PPR di Lembah Kelang mengalami masalah kesihatan mental dan cenderung untuk membunuh diri. Sumber dari Berita Harian 18 Mac 2023. Analisis terakhir, perangkaan sebab kematian Malaysia pada tahun 2023. Tempat yang pertama adalah disebabkan penyakit jantung iskemia, juga dikenali sebagai penyakit jantung koronari. Penyakit ini adalah disebabkan oleh kekurangan bekalan darah kepada otot jantung. Ini juga berpunca dari pengambilan makanan secara tidak sihat. Cabaran dalam mengamalkan pemakanan sihat: yang pertama, masa yang terhad; yang kedua, amalan modernisasi; dan yang ketiga, malas dan tidak mengambil berat. Poin yang pertama, masa yang terhad, contohnya seseorang itu makan tidak mengikut waktunya dan seseorang itu terlalu sibuk bekerja hingga lupa akan kesihatannya.
Yang kedua, amalan modernisasi iaitu remaja dan kanak-kanak kini lebih menyukai makanan segera berbanding makanan yang sihat dan terlalu banyak kedai makanan segera dan festival makanan setiap tahun. Ia menyebabkan kanak-kanak dan remaja kini lebih menggemari makanan yang segera. Tiga, malas dan tidak mengambil berat. Contohnya, sifat malas masak. Yang kedua, merasa diri masih sihat dan muda. Yang ketiga, mengabaikan nasihat dan tidak mengambil tahu akan kesihatan dan pemakanan yang kita perlu jaga pada setiap hari. Solusi menangani pemakanan tidak sihat secara inovatif. Yang pertama, membuat video resepi makanan sihat dan sedap. Yang kedua, membuat poster yang menarik tentang kesihatan. Dan yang ketiga, membuat aplikasi tentang cara pemakanan sihat dan seimbang. Dan terakhir yang keempat, sertai kumpulan coach pemakanan sihat yang berada di pelbagai platform media. Pertama, membuat video resepi makanan sihat dan sedap. Pada era zaman kini, media sosial amat memberi kesan kepada masyarakat pada semua lapisan umur. Contohnya, seseorang individu ataupun pengaruh media sosial boleh membuat video resepi makanan sihat di pelbagai platform seperti contoh di sini. Solusi yang kedua, membuat poster yang menarik tentang kesihatan. Kementerian Kesihatan Malaysia boleh memperbanyak membuat poster yang menarik tentang kesihatan. Seperti contoh pertama, poster dari UMS tentang tips penjagaan kesihatan mental. Dan contoh yang kedua berkaitan dengan obesiti dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Jika poster-poster ini lebih banyak dan tersebar luas, ia boleh memberi kesedaran yang efektif kepada rakyat Malaysia. Solusi yang ketiga, membuat aplikasi tentang cara pemakanan sihat dan seimbang. Contoh, Kementerian Kesihatan Malaysia boleh membuat aplikasi tentang tips penjagaan atau pemakanan yang sihat agar semua rakyat di Malaysia ini dapat menggunakan aplikasi tersebut dengan baik. Solusi yang terakhir iaitu solusi yang keempat, sertai kumpulan coach pemakanan sihat yang berada di pelbagai platform media seperti contoh di TikTok, Facebook dan Instagram. Kita hanya perlu letakkan tajuk carian kita di bahagian carian, kemudian akan keluar carian yang kita kehendaki. Di Facebook dan Instagram juga begitu. Amat mudah bukan? Zaman sekarang, zaman semakin maju, maka gunakanlah teknologi yang ada untuk menjaga kesihatan diri sendiri. Kesimpulan pada topik pemakanan sihat, pada era globalisasi ini, pemakanan yang sihat amat penting dalam kehidupan manusia yang sihat. Saya mengajak diri saya dan juga masyarakat agar kita semua mempunyai kesedaran berkaitan amalan pemakanan yang sihat pada setiap hari. Kurangkan pemakanan yang tidak sihat untuk kebaikan pada masa hadapan. Seperti pepatah Melayu mengatakan, mencegah lebih baik daripada merawat. Akhir kata, saya memetik satu hadis iaitu, dua nikmat yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesihatan dan waktu lapang. Sekian itu sahaja. Assalamualaikum. Bye.